Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferals Lifestyle. Untuk Bapak yang amat dihormati semua, selamat datang kepada yang baru di dalam channel ini. Selamat bergabung. Hari ini ada satu isu hangat yang saya nak kongsikan. Setelah setahun lebih kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, sudah pasti masih banyak yang bercakap tentang hubungan UMNO dan DAP. Hari ini saya mendapat satu maklumat yang mengatakan hubungan UMNO dan DAP ataupun status terkini hubungan UMNO dan DAP. Adakah mereka berkelahi? Tidak, kalau orang sahabat cakap tidak bengam, ataupun adakah mereka semakin bersatu? Nah, saudara-saudara, perkongsian daripada hmetro.com ataupun mymetro, tidak benar DAP beri tekanan kepada UMNO. Pengakuan daripada Jalaluddin. UMNO okey saja, mana ada terima tekanan daripada DAP, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai dakwaan parti itu ditekan oleh DAP susulan perjumpaan Setiausaha Agungnya Anthony Locke dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, 24 Mac lalu. Ia berikutan kelantangan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, mengenai isu stoking kalimah Allah. Okey, saudara-saudara, sebelum kita menyentuh berkaitan dengan isu stoking kalimah Allah, sebelum ini pun terdapat unsur yang mengatakan bahawa DAP dan UMNO tidak boleh bergabung. Namun demi untuk kelangsungan kerajaan, untuk pembentukan kerajaan, akhirnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung, yaitu untuk mendapatkan kestabilan politik seperti yang dititahkan yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebelum ini, sebelum pembentukan kerajaan perpaduan. Nah, di dalam perkongsian ini lagi, Jalaluddin berkata, perjumpaan kedua-dua pemimpin itu adalah perkara normal dan tidak benar sama sekali DAP memberi tekanan kepada UMNO mengenai isu itu. Sudah pasti ada kem-kem dalam UMNO dan juga kem dalam DAP yang ada tidak berpuas hati. Apatah lagi pengundi dan juga penyokong-penyokong DAP dan UMNO. Mungkin ada yang berkata UMNO dan DAP tidak akan mungkin dapat bersatu. Namun sehingga hari ini sudah setahun lebih kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, rasanya Anwar Ibrahim semakin teguh sokongannya selepas 6 MP daripada pembangkang yang juga sudah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, apakah penyelesaian daripada isu ini? Pendapat saya, teruskan sehingga akhir penggal, dan barulah pada PRU 16 baru kita dapat tahu adakah UMNO dan DAP ini masih boleh bergabung ataupun masih boleh bersama di dalam kepimpinan kerajaan. Nah, saudara-saudara, tonton apa komen Anda? Adakah UMNO memang tak puas hati dengan DAP, ataupun DAP yang tak puas hati dengan UMNO, ataupun mereka tidak akan bersatu langsung sehingga PRU 16? Nah, ini menjadi persoalannya. Namun untuk masa ini, rakyat Malaysia sudah pasti mahu kestabilan politik. Takkanlah nanti esok hari UMNO nak keluar kerajaan perpaduan pula. Nanti tak cukup kerusi, hilang sokongan, nanti jadi lagi PRU ke-16 diawalkan. Nah, semua ini menjadi persoalan. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Itu adalah pengakuan daripada MKT sendiri. Jalaluddin berkata, tidak benar DAP beri tekanan kepada UMNO. Kalau perkara ini benar, sudah pasti berita buruk untuk Perikatan Nasional. Sebab kalau ini benar, mungkin pada PRU 16 pun mereka masih boleh bersama-sama di dalam kerajaan. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferals Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu amaran daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik, mengejutkan immigration, mengejutkan LHDN dan juga SPRM. Saudara-saudara, baru-baru ini kita ada mendengar penjawat awam ataupun kaki tangan awam yang terlibat dengan rasuah. Mereka lah yang membantu ataupun mereka lah yang terlibat dengan
rasuah ini yang sepatutnya mereka tidak lakukan. Mereka lah yang diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk memegang jawatan itu dengan tulus, namun akhirnya mereka pula terlibat dengan rasuah ini. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia sudah pasti kita tahu bahwa Anwar Ibrahim mempunyai visi dan misi untuk menghapuskan rasuah di Malaysia. Nah, dalam satu artikel daripada FMT, PM beri amaran. Immigration LHDN dipantau secara dekat, Perdana Menteri beri amaran. Anwar Ibrahim berharap semua agensi penguatkuasa dapat mengelakkan sebarang kecuaian dan ketirisan merugikan negara. Jabatan Imigresen dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN antara agensi dipantau secara dekat susulan pendedahan ketirisan melibatkan anggota Jabatan Kastam, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini peringatan untuk peringkat penguatkuasaan Kastam LHDN Immigration. Kita sedang pantau dari dekat dan saya harap sangat supaya kita dapat elakkan laporan-laporan kecuaian ini, katanya pada perhimpunan bulanan warga Kementerian Kewangan di Putrajaya. Kerana bila kita lihat kadang sergahan di bawah masih ada kebocoran, ketirisan dan amalan lapuk yang merosakkan sandi negara, baru ini Kastam itu memang sangat mengetuk pintu hati dan perasaan saya kerana Kastam di bawah keluarga Menteri Kewangan. Minggu lalu, SPRM mendedahkan sindiket penyeludupan membabitkan 34 anggota Jabatan Kastam di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun KLIA Sepang yang dipercayai menerima wang rasuah bernilai RM4.7 juta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, jumlah ketirisan melibatkan anggota Kastam itu mencecah RM2 bilion bagi tempoh 3 tahun lepas. Beliau dilaporkan berkata anggota dan pegawai penguatkuasa berusia 30 hingga 50 ditahan selepas dipercayai menerima wang rasuah lebih RM4.7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau kunyah, rokok arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Dalam pada itu Anwar meminta ketua-ketua agensi berani bertindak dan tidak melindungi anak buah seperti dilakukan Ketua Pengarah Kastam Anis Rizana Muhammad Zainuddin yang mengambil tindakan segera selepas pendedahan salah laku dalam kalangan anggotanya. Ketua Pengarah Kastam, saya ucap tahniah kerana berani ambil risiko tindakan tegas. Apa? Tak ada risiko. Ada risiko, tak ada yang marah, ada yang marah. Tapi itulah tanggung jawab bila jadi ketua, bersihkan negara. Beliau tidak lihat dari segi negatif, terus ambil tindakan. Ada kelompok terlibat anggota terbabit salah laku, tukar, ambil tindakan disiplin, ganti. Saya yakin ramai lagi majoriti penjawat awam, orang yang ada integriti dan kasih kepada negaranya, kata Anwar. Jadi Datuk Anis teruskan dengan lebih berani lagi. Bagi saya ini satu amaran Perdana Menteri yang pasti mengejutkan semua kaki-kaki rasuah di seluruh Malaysia. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.